هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita sambung pelajaran kita ayat yang ke-16 surah Al-Anfal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. صدق الله العظيم. Okay, hari ini kita fokus pada ayat 16 surah Al-Anfal. Ingat cerita lagi tak? Surah 15. Surah 15 pula. Ayat yang ke-15. Cuba terjemah ayat 15 sekejap. Ya ayyuha, wahai. Naam. Alladzina, orang-orang yang amanu, mereka telah beriman. Idza laqitum, kamu semua telah bertembung. Alladzina kafaru, mereka telah kufur. Zahfan, dalam keadaan mara. Ya, orang kafir dalam satu kumpulan yang mara, maknanya untuk memerangi kamu. Ya, fa la, janganlah, tuwallu, kamu memalingkan, hum, kepada mereka. Maf'ul bih yang pertama al-adbara, belakang-belakang. Belakang siapa? Belakang kamu. Jangan kamu palingkan kepada mereka belakang kamu. Sekarang ni berdepan macam ni, jangan palingkan belakang kamu macam tu. Cabut lagi. Dia kalau paling belakang ni tak apa, dia goyang pula tangan macam ni. Itu baru nama cabut lagi, ya. Itu yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat yang ke 15, ya. Di sinilah para ulama membincangkan, ya, dalam ayat yang ke-16 ini, bahawa lari daripada medan perang bila bertemu dengan orang kafir salah satu daripada 7 dosa paling besar sekali, ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekarang ni kita masuk ayat yang ke-16 daripada wa. Waw permulaan apa tu tuan-tuan? Dan haraf apa tu? Mula. Istinaf, ya. Yang kita tanda X ni popular, Kemudian man, siapa yang. Kalau yang itu isim apa? Isim mausul, tetapi dia ada satu lagi peranannya. Dia adalah isim menjadikan ayat itu tergantung. Apa namanya? Si isim syarat. Jadi orang Arab akan kata dia ismu mausul wa syarat. Ismu mausulin wa syartin. Ya, kerana ayat itu akan tergantung. Kita tidak akan, ya, melihat kesempurnaan ayat kecuali setelah ada jawab. Jawab tu maknanya pelengkap. Dua-dua tu syarat dengan jawab, bukan cakap Melayu.
cakap Arab, Seterusnya kita akan jumpa perkataan him. Maknanya mereka. Itu isim ke fi'il ke haraf? Isim dhamir. Dhamir apa dipanggil? Dhamir muttasil. Yang paling penting tuan-tuan kenal yuwali ni. Fi'il kah isim? Fi'il. Bila dhamir muttasil dengan fi'il, mesti dia jadi maf'ulun bih. Mesti jadi. Kalau muttasil dengan fi'il, mesti jadi maf'ulun bih. Okay? DF sama juga MP. Okey, seterusnya dua perkataan bergabung. Cuba tuan-tuan pisahkan. Yauma. Yauma satu perkataan. Apa maknanya? Ini dia panggil isim apa? Isim zaraf. Zaraf apa? Zaraf zaman. Bila isim zaraf berbaris atas, apa namanya satu lagi? Maf'ulun fi. Cuba tengok diagram purple. Isim mansub yang nombor berapa? Maf'ulun fi. Isim jangan tengok fi'il Isim mansub nombor 7 maf'ulun fi. Maf'ulun fihi itu ialah isim zaraf yang berbaris di atas. Apa makna fi? Pada. Itulah sebab tu kita terjemah yaumah, iaitu fi yaumi maknanya. Fi yaumin, pada hari. Ya, sebab itu kita terjemahkan. Atau fi itu makna di kan? Macam amama. Apa makna amam? Di hadapan. Sebab tu dia panggil maf'ulun fi. Fi amam maknanya. Ya, di hadapan, di belakang, di atas, di bawah, pada hari, pada bulan, pada waktu malam. Itu akan menjadi maf'ulun fih bila dia baris atas. Baris atas tu di sinilah. Ini wajib tahu dan ini pun wajib tahu. Yang kedua tu apa tuan-tuan? Izin. Izin. Makna apa? Itu makna apa tu? Itu. Ini ketika itu. Yauma izin, pada hari itu. Ya? Pada hari itu bermakna dia isim apa ni? Isim zaraf lah. Isim zaraf juga hari itu. Cumanya dia tu berbaris di bawah sebab apa? Mudhafun ilaih, ya. Dia jadi mudhafun ilaih. Sebab tu yauma dengan izin dia baris bawah. Dubur, kita dah cakap Melayu minggu lepas. Belakang. Satu ke dua? Satu. Satu belakang dia panggil dubur. Duburun. Duburun. Kalau dua belakang? Duburani. Atau jamak dia? Adbar. Ayat 15. Adbar. Sebab sekarang ni man dia menunjukkan mufrad, maka satu je lah belakang dia. Yang minggu lepas punya ayat yang ke-15 itu ya ayyuhallazina amanu idza laqitum, ramai. Sebab tu dia guna kalimah adbar. Ya. Yang situ pula timbul. Okeylah. Sana boleh tak? Untuk tembak sini. Terbakar. Oh, terbakar. Okey. Boleh tak? Jangan nampak kepala saya yang berkilat je ni. Rambut dah gugur je. Nampak berkilat je kan. Silau pula mata tuan-tuan. Bukan sebab tuan guru dia bercahaya. Sebab kepala dia dah botak. Sebab tu silau-silau orang terlampau taksub macam-macam lah. Bercahaya lah apa semua. Tak apa, ustaz ni tak perlu taksub. Kopiah pun tak pakai. Okey. Hu. Nya. Hu, nya. Dhamir apa tu? Muttasil. Muttasil dengan isim ke fi'il? Dubur. Isim. Bermakna dia adalah mesti jadi mudhafun ilaih. Ya. Belakang
nya, mesti disandarkan perkataan belakang kepada nya. Illa kecuali isim ke fi'il ke haraf. Ya ke kan? Lajunya jawab. Dia popular ni. Illa popular. Kecuali ialah isim ke fi'il haraf. Kalau popular sama ada haraf ataupun isim lah. Dia haraf. Haraf apa namanya? Istisna. Istisna tu mana apa? Pengecualian. Sebab tu kita terjemah kecuali, melainkan. Istisna. Li tuan-tuan, untuk. Au haraf apa tu? Haraf ataf. Ila kepada haraf jar. Fa maka. Ini adalah haraf jawab. Sebab ini isim syarat, maka dia jawab dengan fa. Jawab. Qad. Macam mana dia boleh jadi sesungguhnya? Taukid. Apabila dia masuk ke dalam fi'il madhi. Kalau dia masuk dalam fi'il mudhari', dia jadi kadang-kadang. Maknanya, saya kata kita jumpa qad yakunu. Saya kata kita jumpa qad yakunu. Itu kadang-kadang ia berlaku, ia terjadi. Tetapi kalau kita jumpa qad kana lakum fi rasulillah, qad kana maknanya sesungguhnya, dia akan jadi taukid bila dia masuk dalam fi'il madhi syarat. Kalau masuk dalam fi'il mudhari' terus jadi longgar. Kadang-kadang boleh jadi begitu. Macam tu ya. Bi haraf jar dengan min dari Allahi, Allah, wa dan hu. Kata ma'wa makna apa? Ma'wa tempat apa? Tempat tinggal, tempat kediaman. Ma'wa ma'wa tempat kediaman. Ini neraka Jahannam. Wa ini adalah haraf istinaf, mula. Ayat ni dah sempurna. Sad lam ya makna apa? Sad makna apa? Sad makna al-waslu. Apa makna al-waslu? Sambung. Lam ya maknanya apa? Aula. Apa makna aula? Lebih utama. Digabungkan sad dengan lam ya dan dia sili dalam Quran. Sili. Kalau qaf lam ya, dia qaf. Apa makna qaf? Al-waqfu. Al-waqfu. Kalau kita jumpa lam ya mana? Aula. Jadi kili. Qaf lam ya. Qaf itu adalah waqaf. Al-waqfu aula. Bermakna kalau waqaf aula tu, ayat tu sudah sempurna dari segi lafaz dan maknanya. Tetapi kalau sad lam ya, ayat tu sudah sempurna dari segi lafaz, tetapi makna dia selepas itu berkait. Sebab itu kalau sambung lebih aula. Kalau tak semput nafas lah. Kalau semput nak berhenti boleh tak? Boleh juga. Sebab lafaz dia sudah sempurna. Okey. Bi'sa. Tahu mana bi'sa tuan-tuan? Seburuk-buruk. Buruk, seburuk-buruk. Dia isim ke fi'il? Isim. Ada pendapat lain? Tak ada pendapat. Dia ni bi'sa
Dan lawan dia apa? Ni'mah. Apa makna ni'mah? Sebaik-baik. Bi'sa seburuk-buruk. Ini dia panggil fi'il. Fi'luz zammi. Fi'il untuk mengeji. Ini fi'lul madhi. Fi'il untuk keji, lawan dia puji. Untuk memuji dia panggil ni'mah, sebaik-baik. Ya, bi'sa seburuk-buruk. Tetapi ini adalah fi'il madhi yang tidak ada fi'il mudhari'nya. Dia tak ada fi'il mudhari'. Ada fi'il madhi yang tak ada lagi fi'il mudhari' dia seperti laisa. Tapi dia ni tak termasuk apalah. Dia adik-beradik kana laisa. Dia tak ada fi'il mudhari' dia. Bermakna tak ada mudhari', tak adalah amarnya. Laisa makna apa? Tidak. Bukan ataupun tidaklah Fi'luz zammi, perbuatan mengeji. Fi'lul madhi, perbuatan memuji. Ni'ma, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ni'mal abdu innahu awwab. Kalau bi'sa tu wa bi'sal nasir wa bi'sal mihad. Tu al-masir. Perkataan ni biasa bagi orang yang baca Quran. Al-masir makna apa? Masir, tempat kembali. Al-masir, tempat kembali. Sebab tu dia bagi depan. Tuan-tuan, kalau ini fi'il, kena cari apa? Fa'il. Dia bagi depan tu sebab dia fa'il kepada nikmat. Tapi kita tak dapat nak terjemah telah buruk tempat tinggal itu. Tak ada. Biasa orang Melayu sebut seburuk-buruk tempat tinggal. Ya, iaitu Jahannam adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Terjemahan dia macam mubtada khabar sikit, Okey. Kita tengok beberapa perkataan dulu yang kita perlu tengok kamus lah, Kita terus dululah. Ini kita dah tahu sebenarnya, tapi bincang. Ada benda nak dibincang. Ini kena tengok. 3 sebenarnya dah tahu. 4 tak tahu. 5 dah kita tahu. 6 7 ini biasa dah. Ke 7 lah dulu supaya ada topik. Ini sudah tuan-tuan dah? Saya padam Ini fi'il madhi yang tak ada apa tuan-tuan? Fi'il mudhari'. Seterusnya dia tidak boleh dipecah lah. Bermakna kalau fi'il mudhari' tak ada, fi'il amar dia semua tak ada. Segala isim makan zaman dia semua tak ada dah. Okey. Perkataan yang pertama apa dia? Yuwalli. Yuwalli macam mana ejaan dia? Lam ya. Okey, betul. Yuwalli. Tuan-tuan tengok pattern dia ni sefar berapa ni? Cuba tengok diagram kuning. Yufa'ilu, yuwalliyu. Itu pattern dia. Sefar berapa? 3. Fi'il madhi bunyi apa? Fa'ala. Kalau yuwalli, fi'il madhi bunyi? Fi'il madhi pada yuwalli walla. Ya tidak berbaris kerana dia haraf illah. Alif, waw atau ya di hujung fi'il itu tidak berbaris, Ke fi'il madhi walla, dia telah memalingkan. Macam ayat yang ke-15 lah, itu fi'il nahi. Mari kita jalankan sinilah. Cuba tuan-tuan jadikan ni nombor 1, nombor 2. Nombor 2 fi'il apa? Fi'il mudhari'.
Nombor 6 fi'il apa? Fi'il amar. Macam mana bunyi fi'il amar sifat 3? Fa'il. Nombor 7 apa? Fi'il nahi. Macam mana bunyinya? La tufa'il. Boleh tuan-tuan. Itu pattern yang kita nak tengok hari ni. Fi'il madhi fa'ala sama dengan wal la. Dia telah memalingkan. Fi'il mudhari' yufa'ilu akan jadi yuwalli, makna dia sedang atau akan memalingkan. Fi'il amar bunyi macam mana tuan-tuan? Fa'il. Cuba bariskan. Wal. Macam mana nak matikan? Dah mati. Buang. Ya? Buang. Wali saja. Macam mana bunyi? La tufa'il. La tuwal li. Ada ya tak? Dah mati. Macam mana nak matikan sekali lagi? Dia memang macam tu bunyi. La tuwal li. Kalau tuan-tuan nak tengok dia punya cara memecahkan, kita boleh tengoklah. Dalam kita punya buku memang disediakan untuk melatih haraf-haraf illah. Sebab haraf illah ni banyak digunakan di dalam Al-Quran. Kita tengok sifir 3 yang ada hujung dia haraf illah. Ya, contoh dia muka surat 3 pula 237. 237. Tengok yang kotak kecil kat atas 237 tuan-tuan jumpa? Ya. Fi'il madhi dia bunyi macam mana? Zakka. Fi'il mudhari' yuzakki. Okey? Seterusnya fi'il amar. Pergi fi'il amar. Atas sekali, atas. Jangan tengok bawah dulu. Zakki. Nampak tak? Ya, ada tu hilang. Zakki. Fi'il nahi bunyi macam mana? La tuzakki. Ada ya tak? Tak ada. Itu cara membuang, mematikan fi'il haraf yang dah mati. Okey, kalau fi'il madhi bunyi dalam kita punya ayat ialah wal, walla. Mudhari' dia yuwalli. Fi'il amar walli. Pendek Nahi la tuwalli. Okey. Jadi tuan-tuan nak pecahkan boleh. Cara fi'il madhi dia, fi'il mudhari' dia dan fi'il amar dia ditunjukkan dalam buku kita 237 tu. Itu cara menjalankan haraf illah. Sebab haraf illah banyak sangat digunakan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Okey, sekarang ni kita berjumpa dengan yuwalli inilah. Yuwalli. Ayat kita ialah man. Man haraf apa? Dia isim syarat, isim mausul wa syarat. Dia ini termasuk dalam kategori haraf ataupun isim yang mampu mematikan dua fi'il mudhari'. Hurufun, cuba tengok diagram warna purple. Fi'il mudhari' majzum. Fi'il mudhari' majzum. Cuba tengok huruful jazmi terbahagi kepada dua. Hurufun tujzima fi'lan wahidan. Dia menjazamkan satu fi'il sahaja. Dan yang kedua hurufun tujzimu fi'laini. Dia menjazamkan berapa fi'il? Kuasa dia dua. Tapi kadang-kadang sebab tak boleh dia jadi satu je. Okey. Jadi dia menjazamkan yuwalli ni. Macam mana nak menjazamkan yuwalli? Mematikan perkataan yuwalli. Macam mana bunyinya? Dah mati, macam mana nak matikan? Buang ya. Sebab tu tuan-tuan tak jumpa ya kat sini kan? Kita tak baca wa man yuwallihim. Salah dari segi nahwu dia. Sebab dia jazam.
mematikan ialah dengan membuang. Sebab tu dibaca tanpa dua harakat. Satu harakat, wa man yuwallihim yawma idzin duburah. Ya? Sebab itu di segi mad asli itu akan mengubah hukum nahunya. Bila kita panjangkan yuwalli, ya sebenarnya dia memalingkan, begitu. Tetapi kerana man ni menjazamkan fi'il mudhari', maka dia menjazamkan yang mati dengan buang ya. Teori dia tu mati sekali saja. Yang dah mati dimatikan semula, buang. Okey. Cuba terjemah man. Siapa yang yuwalli? Dhamir tak sebut. Apa ni? Huwa. Dia memalingkan. Okey, fa'il dia siapa? Yuwalli. Fa'il dia mesti dia. Dia tu huwa. Huwa kembali kepada siapa? Man. Orang yang. Siapa yang tu? Siapa yang dia memalingkan? Mana maf'ul lebihnya? Mestilah ni maf'ul lebih dhamir muttasil. Ni di MDF mesti di maf'ul lebih. Kata memalingkan dalam ayat yang ke-15 perlu kepada dua maf'ul. Mana maf'ul yang kedua? Maf'ul bagi apa tuan-tuan? Mana dia bagi atas? Banyak bagi atas tu. Ya, yauma, memalingkan hari. Ya. Kan kita ayat 15, jangan palingkan apa? Jangan palingkan kepada mereka belakang kamu, bukan malingkan hari. Jadi mana maf'ul ambil kedua? Ni nampak? Duburasa sampai situ. Tapi perlu disebut sebab dia mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih mesti sebut sekali. Tapi di sinilah him ni maf'ulun bih pertama. Ini maf'ulun bih kedua. Dari segi susunan Melayu kena tangkap maf'ul bih dua. Tapi ayat ni disengkang oleh yauma idzin. Ya? Cuba terjemah waman. Siapa yang yuwalli, dia memalingkan him kepada mereka tu siapa? Musuh. Orang-orang kafir yang menjadi musuh kepada peperangan kita tu, memalingkan kepada mereka duburahu, belakangnya. Siapa yang memalingkan kepada mereka orang kafir tu belakangnya, yauma idzin, pada hari itu. Hari apa tu? Hari perang tu. Ini apa-apa perang. Siapa yang memalingkan belakangnya kepada mereka belakangnya pada hari tersebut, iaitu pada hari peperangan. Illa ni dia mengganggu sikit. Kita kena kurung sampai kat sini. Yang sebenarnya kita itu dipanggil apa? Ayat yang mendatang. Yang sebenarnya kalau nak terus dapat makna dia, terus tangkap dia punya jawab. Okey, ni jawab di sini. Terus ke sini ya. Okey, cuba terjemah semula. Wa man yuwalli him, kepada mereka, memalingkan kepada orang kafir itu duburahu, belakangnya, yauma idzin, pada hari itu. Maknanya apa? Lari daripada medan perang, kalah dan cabut lari. Itu jawab. Qad ba'a kembali. Fi'il apa tu? Boleh tak kata fi'il mudhari'? Kenapa tak boleh? Tak ada alif nun ya? Tak, memang bukan fi'il mudhari'. Kalau fi'il madhi apa dhamir dia? Ba'a. Apa dhamir dia? Huwa. Cuba terjemah huwa. Dia telah kembali. Fi'il madhi. Kena cari fa'il dia siapa?
Dhamir. Huwa tu siapa? Man. Tadi siapa yang cabut lari? Siapa maknanya yang pendek cerita, siapa yang cabut lari daripada perang. Itu makna dia. Maka sesungguhnya ba'ah, dia telah kembali, makna ke tanah air mereka itu. B, ghadabin, kemurkaan, ya, kemarahan, kemurkaan. Kenapa ada bagi bawah ni lepas huruf jar? Pandai. Kenapa dia tanwin? Isim selepas huruf jar, bagi bawah. Tetapi persoalan kenapa dia tanwin? Bukan mudhaf, betul? Satu lagi, dia tidak ada alif lam. Itu sebab isim akan bertanwin, tuan-tuan. Bila tak ada alif lam, biasanya mesti ada tanwin. Tengok-tengok, dia bukan mudhaf pula, ya? Dia juga mesti. Kalau dia mudhaf, dia tak boleh tanwin deh. Misal kata kemurkaan Allah, faqad ba'a bi ghadabillahi, bi ghadabillah, dia kembali dengan kemurkaan Allah. Tapi tak, min boleh jadi mudhafin ilaih? Tak boleh. Kenapa min tak boleh? Sebab harf jar. Apa masalah harf jar? Mudhafin ilaih ialah gabungan isim bersandar kepada isim. Dia tak boleh bersandar kepada harf, ya? Jadi kalau tuan-tuan ditanya kesimpulan kenapa isim tu ada tanwin, pertama sebab dia tak ada alif lam, yang kedua dia bukan mudhaf. Jadi tuan-tuan akan jumpa ni sepatutnya yauman, dia tak ada tanwin sebab mudhaf. Izin mudhaf ilaih. Duburan sepatutnya, ya? Jadi bila jadi mudhaf, duburahu. Apa lagi? Fi'atin, kenapa ada tanwin ni? Dia tak ada alif lam dan dia bukan mudhaf. Sebab ni fa, tak boleh jadi mudhaf ilaih, ya? Ma'wa, ya, dia tak ada alif lam dan tanwin sebab mudhaf, ya? Macam itulah kisah dia. Semua ayat Quran sistem dia samalah. Kalau kita bagi jawapan isim tak ada apa ni bertanwin kerana tak ada alif lam dan bukan mudhaf, insya-Allah satu Quran tepat. Insya-Allah. Ada satu lagi. Satu lagi tuan-tuan, iaitulah dia bukan mamnu' minas sarf. Ingat tak? Mamnu' tu mana apa? Dilarang daripada sarf. Sama, dia tak boleh alif lam, tak boleh tanwin, dan dia tak boleh baris bawah. Contohnya banyak, Fir'aun, Maryam, ya, ila Fir'aun, ila Fir'aun. Lepas harf jar baris, tapi dia tak boleh bagi bawah, maka dia terpaksa diletakkan atas. Ila Fir'auna. Semua nama-nama bukan Arab, Bani Israel semua tu, itu semua tak boleh bagi bawah. Jadi inilah dipanggil mamnu' minas sarf. Apa makna mamnu'? Dilarang. Dilarang. Min dari as-sarfi ni, ya? Isyak dah. Okey, insya-Allah. Kita berhenti dulu. Insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi